Okay guys, kita nak tengok kereta yang paling rare di Malaysia hari ni. Jangan kata aku tak bawa. Jom. Okay, sebelum saya mula, saya nak minta semua orang yang suka tunjuk pandai tu bagi tahu saya apakah kereta ni. Bagi tahu kat komen apakah kereta ni. Saya tunjuk brand saya tunjuk brand. Tak apa, saya bagi clue. Ini dia, ini brand dia, nampak? Tetapi apakah model kereta ni? Siapa tahu? Tunjuk pandai cepat. Type di komen apakah model kereta ni. Kat Malaysia tak banyak very few units in Malaysia. So if you know what model this is, kindly type your guess in the comment section below to see whether you are right or not. Beautiful, beautiful, sexy Italian supercar. Look at the back side. Tengok belakang dia. Fuyo, tak boleh tahan. Memang lain daripada kereta-kereta sport yang lain Tengok, look at the lines of the car. Alfa has got a way of always making the car look different, look sporty, look sexy. Okay, kita tengok kat bawah I go down and you look at the lines. The lines are totally different when you look at the car from the top and when you look at the car from the bottom. Okay, memang lain garisan-garisan kereta bila kita tengok daripada pandangan atas dan pandangan bawah So jom kita tengok dari depan satu persatu. Okay, kita sangat-sangat bertuah hari ni sebab kita dapat tengok dua spek. Ini adalah spek yang basic. Ini ialah base model. So boleh nampak hidung Alfa masih di sana. Okay, the Alfa trademark nose is still there, the triangular nose. Okay, this car is a base spec, so therefore it comes with just normal matte plastic. Where else there's another unit here. Saya nak tunjuk dua unit tau, bukan satu saja. Ada lagi satu unit di mana dinamakan launch edition. So launch edition saya akan tunjuk apakah perbezaan dia. Comes with Hella LED technology. Boleh nampak? Hella LED technology. Okay. So dekat depan boleh nampak from the Alfa triangular nose, there are two very distinct lines all the way on top of the hood. Kamera tak nak fokus, kenapa? Dia merajuk. Okay, daripada itu kita boleh nampak dia ada sedikit lip, sedikit saja, tak banyak. And then dia ada indicator Kenapa dia ada indicator ni? Sebab kereta ni sebenarnya limited edition dah. Dia hanya ada 1000 unit, di mana 500 unit dihantar ke Amerika Utara. So di Amerika, Kanada dan lain-lain lah. Jadi kenapa ada signal di depan tu? Itu adalah requirement requirement undang-undang Amerika lah. Okay, kita tengok dia punya rims. This is the rims. Let me zoom out. Okay, saya tunjuk sebelah sini sebab sini cahaya lebih bagus. Okay, this is the Alfa rims, the trademark. Okay, it comes with P0. This is the base spec, so therefore it comes with 18 at the front. Okay, 18 inci you see 205/40 ZR18. Ada kaliper warna merah kaliper warna merah. Kalau tengok kat tepi, dia ada sedikit macam consider side skirt lah. Okay, and then kita tengok dia punya rim di belakang. Adakah rim di belakang lebih besar? Ya, lebih besar. Ini ialah 235 ZR19. So depan 18, belakang 19. So the front and back rims are different size. The width of the tire is also different. And kita tengok di sini,
Dia punya body line melengkung naik ke atas. Nampak tak? Boleh nampak? Saya diri jauh sikit. Okey, dia melengkung dari sini, melengkung naik ke atas. Okey, and then dia ada air soup di sini untuk masukkan angin, menyejukkan engine. So also for aerodynamic purposes. Okay, you can see the wing mirror here. Look at the lines. The lines of the car is made to follow the direction of the wind. Beautiful, beautiful. I like the sloping roof line. So boleh tengok bumbung dia serong ke bawah. This is the sloping roof line. Macam kereta Le Mans tau. Macam kereta Le Mans, nampak? Dia punya cermin di depan. Memang cantik. Saya tak mau gunakan jari sebab nanti kamera tak boleh fokus. Okey, di belakang pula boleh nampak dia menongging ke atas. Okey, bahagian belakang, bahagian boot belakang menongging ke atas. Okey, untuk bagi downforce untuk kereta ni lah. Kereta ni tak berat. This car is only weighing at about 1118 kilograms. Okey, kereta ni tak sampai 1.2 tan, 1.1 tan lebih saja. Ini ialah base spec, so maka dia punya barang-barang exhaust dia dua saja. Dual exhaust dan lampu dia pun normal je lah. Okey, engine di sini engine. Okay, this is a mid-engine car. Mid-engine car. Let me show you the engine. Siapa yang suka tengok engine, saya tunjukkan engine. Okay, saya pun dah buka boot dia. So kita boleh nampak bahawa boot dia boleh tergantung ke atas. Di atas ada insulasi lah. So ini dia engine di tengah. Okay, is a mid mounted engine, and dia punya boot agak besar. Boleh masuk satu cabin bag dengan satu canvas bag lah. Okay, cabin bag 20 inci tau. And then this is the engine. Ini engine dia, bateri kat dalam. And this car comes with a 38% front and 62% rear weight distribution. Maknanya 38% berat kereta di depan dan 62% berat kereta di belakang, sebab engine kat belakang lah. Sebab tu it's not a 50-50 weight distribution, but nonetheless this is a very light sports car. Okay, kereta ni memang ringan berbanding kereta-kereta sport yang lain. So ini pintu dia. Kita tengok material pintu dia. Oh, ini macam soft PU Soft PU ini memang stainless steel lah. Okay, ataupun mungkin aluminium sebab dia nak ringan. They want to make this car very light. Okay, dia punya chassis of this car is made of aluminium, and nampak carbon fiber ni, boleh nampak carbon fiber. Okay, dia punya dalam macam satu mangkuk. Tahu mangkuk? Dia punya mangkuk adalah mangkuk di dalam yang pegang kereta ni kat dalam ni semua ialah dibuat daripada carbon fiber. Ini carbon fiber yang benar bukan carbon fiber print, bukan stiker. Jangan main-main. Okey, pada korang yang baru jumpa channel aku, sila tekan like, share, subscribe. Jangan terlepas peluang untuk buat baik. So dia punya chassis dan dia punya mangkuk carbon fiber ni, kalau dua-dua letak baru berat kedua-dua barang ni hanya 240 kilo saja. Memang ringan sebab material carbon fiber dengan aluminium memang ringan. Okey, ini dalam dia. Saya nak masuk lah tapi susah sikit saya rasa. Saya cubalah. Okey, sebelum tu kita tengok seat dia dulu. Okay, the seat is very slimline, very thin. Look at it. Because every part of this car is made to be very lightweight. So semua material dalam kereta ni dibuat untuk ringan tau. Tujuan dia hanya satu, meringankan. So tengok door handle pun pakai ni saja, pakai kulit. Macam biasalah, macam Porsche GT3 pun pakai
apa ni, pakai kulit saja. Okey, saya masuk. Okey, kita berjaya masuk ke dalam memang satu perkara yang begitu challenging nak masuk ke dalam kereta ni, orang kaki panjang. So boleh nampak ini dia punya leather steering. Depan dekat atas ada Alcantara lah. Alcantara, ada logo Alfa Romeo, ada stitching warna merah. Dia flat bottom nasib baik dia flat bottom. Kalau dia round, kaki saya tak boleh masuk tau. Okey, meter dia kat sini. Minta maaf siapa yang minat dengan meter dia, boleh pergi check online apa rupa meter dia. Saya tak ada kunci Saya tak ada kunci sebab abang kata channel saya tak sampai 1 juta subscriber, tak boleh bagi kunci, tak layak. Jadi korang cepat-cepat tolong subscribe. Okey, dia datang dengan Carrozzeria punya head unit. Dia ada butang-butang ni, tengok dia punya butang. Very different, very special buttons. Okay, to lock the car, to engage the aircon, lights. And then this is your hatchback control. And then this is your gear. I have no idea. This is your pedal shifters are here. Pedal shifter dekat atas. So you can engage the auto and play with the pedal shifters lah. Or kalau nak reverse, kena tekan yang ni. Nak reverse kena tekan R. Okey, lepas tu kat sini saya tak tahu apa. Korang yang pandai tu, tunjukkan pandai. Apa ni? Apa ke benda ni? Okey, handbrake dia, very lush lah. Sangat-sangat empuk. Okey, cup holder, boleh minum Red Bull saja. And then ada satu power socket. Ada lagi satu cup holder yang besar. Kat belakang, ini model kereta. Pada korang yang tak pandai, ini model kereta dia. Okay, and then this is the back. This is the back. You have a glass, and then you can oversee the engine at the back. So this is the whole cocoon of your car lah. This is your sun visor. Okay, kereta ni dia punya sun visor menang paling kecil Semalam saya kata Honda S660 kereta dia punya sun visor paling kecil. Kereta ni lebih kecil daripada Honda Honda S660. Okay guys, jangan lupa tekan subscribe. Tak susah pun, tolong je tekan subscribe. Dan korang yang terhibur hati dengan video kita, sila tekan like lah. Tekan like pun tak susah. Orang yang tonton banyak, tekan like kurang. Apa ni? Macam mana YouTube nak hantar video aku pada banyak-banyak orang? Okay, this is the nameplate Alfa Romeo 4C. If you can see, kereta dia tak ada there is no glove box in this car because the objective is to be very very light. So you can see carbon fiber all around, cocooning the shell of the body. Okay, that's about all. Korang ingat beli kereta sport mahal-mahal dapat banyak lah feature-feature, tak ada Sebenarnya kereta sport, tujuan dia, objektif dia satu saja, untuk meringankan kereta. So maka semua barang basic, semua material paling ringan nampak. Pintu pun basic, hanya carbon fiber yang mahal. Okay, carbon fiber je yang mahal. So itu saja untuk ini Alfa Romeo 4C. Ini ialah base edition. Saya akan tunjuk lagi satu launch edition, iaitu special limited edition So jangan lupa tekan like. Okay guys, ini pula launch edition This is the Alfa 4C launch edition. Just now was the base model, this is the launch edition. So apakah perbezaan? Perbezaan pertama ialah anda mendapat carbon fiber carbon fiber finish di lampu besar. Kedua, kita tengok dia punya rim sudah lain, nampak rim? Rim sudah lain, tapi size rim masih, size rim sudah ditukar. Okay, ini sebenarnya ialah rim untuk base model, 17 di depan, 18 di belakang. So ada orang dah tukar rim kereta ni. Okay, sebenarnya kalau launch edition dia akan dapat rim 18 di depan, 19 di belakang So nonetheless, the rims are always bigger at the back
untuk belakang. Rim belakang selalunya satu saiz lebih besar. Kedua dia ialah dia punya caliper. Caliper ni warna kuning. Kalau base edition caliper dia warna merah. So anda dapat logo yang ni, dapat emblem lah. Okey, badan semua lebih kurang sama. Badan dia semua sama. Dalam pun sama. Di belakang di belakang, sebab ini ialah launch edition, belakang dia dapat satu kepingan hitam lah yang lebih. Okey, pada saya tak banyaklah perbezaan. Tetapi apa yang pelik ialah harga launch edition di Malaysia lebih mahal, walaupun dia special edition limited edition lebih mahal daripada harga base edition. Itu jangan tanya kenapa. Itulah skema harga kereta. Saya bagi tahu saja. So kalau korang nak beli, okey, antara base model dengan yang ni, aku beli yang ni sebab yang ni special edition. Oh, ada, saya nampak. Saya nampak perbezaan. Boleh nampak ni. Ini carbon fiber, boy. Itu dia perbezaan. Okey, player ni, apakah player ni? Saya tengok. Ini player tak ada brand pun. Ini mungkin player ori dah. Tadi player Carrozzeria ialah player yang telah ditukar lah ke lokal lokal. Sebab kereta ni saya rasa datang daripada, saya suspek saya cek dulu sebelum saya buka mulut. Sebelum saya buka mulut, saya cek dulu. Kejap. Ini saja yang saya nak tunjukkan. Nampak? FCA Japan Limited Official. So ini adalah kereta daripada Jepun Jepun mendapat 200 biji. Northern America dapat 500, Europe dapat 400 ataupun 300, dan rest of the world dapat 200 ataupun 100 lah. So di mana Japan, dia masuk Jepun, kereta-kereta ni datang daripada Jepun. Okay, so itu saja untuk Alfa 4C base edition dengan launch edition. Base model dengan launch edition. Ini ialah base model. So jangan lupa like, share, subscribe. Ada apa-apa info boleh share. Dia punya horsepower 258. Saya akan tulis spek kat bawah. Okey, korang pergi research apa yang korang dapat kajian, bagi tahu kat komen. Kita share sama-sama. Okey, jumpa lagi. Bye bye.